Assalamualaikum. Bersama kita dalam Dewan Bicara, podcast pertama Dewan Perniagaan Melayu Malaysia di PMM. Apa khabar Encik Syarin? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana jemput saya untuk Dewan Podcast yang pertama ni. Saya insyaAllah cuba jawablah apa persoalan-persoalan yang ada. Sebenarnya saya pun nervous juga sebab ni first podcast kita kan. Tapi okey. Kita pun dah ada banyak soalan-soalan yang tanya ni, soalan panas ni. Okey. Tapi hari ni kita nak sembang tentang KEB Encik Syarin. Alright. Nak sembang KEB? Boleh? Boleh. Tapi kita cerita sikit ke belakang lah Okey. Boleh sikit-sikit lah. Kadang-kadang ramai orang dia tak berapa faham Dewan. So kita pun selalu cakap perkataan Dewan. Yang mana saya pun kadang-kadang macam rasa bila orang sebut Dewan, Dewan apa ni kan? Dewan badminton ke, Dewan apa ke kan? Cuma dah terbiasa kita sebut Dewan. Tapi pada orang luar, kebanyakan ni diorang tak faham. Zaman dulu kita biasa orang panggil DPMM. DPMM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Kita sinonim dengan DPMM lah. Tapi tak apa, ramai kawan-kawan pun sebut Dewan. Pada saya, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ni kita ditubuhkan tahun 1938 lah tahun 38 kita ada 15 cawangan seluruh Malaysia yang mana keahliannya daripada sekecil-kecil company sole proprietor perseorangan sampai sebesar-besar syarikat yang ada corporate structure yang besar. Dan tugas kita ialah untuk menyuarakan apa-apa permasalahan, apa-apa peluang daripada syarikat yang paling kecil-kecil ni kepada yang paling besar. Kalau Dewan kita concentrate kepada SME, sekarang kita panggil PMKS kan. Kecil, nanti yang besar pula kata Dewan ni concentrate pada kecil. Inilah orang Melayu, ramai company-company kecil. Tapi kalau kita concentrate pada company besar, orang kata lah Dewan Melayu hanya konsentrate pada besar saja. Ini sebenarnya dilema Dewan jugalah. Kita punya ahli dari pelbagai industri. Dan ada juga dulu kata nak masuk Dewan ni nampak macam corporate pasal kita pakai coat, pakai tie, formal apa semua. So dia orang pula rasa ada rasa macam rendah diri, dia rasa macam Dewan ni terlampau eksklusif. Jadi kalau nak tanya saya, sepanjang 3 tahun insya-Allah saya jadi presiden ni, saya nak ubah persepsi yang negatif ni lah. Kita nak lebih terbuka, kita terima saja, tak kisahlah usahawan tu kecil ataupun besar. Kita tak ada kata kita nak konsentrate kepada isu-isu yang melibatkan dasar sahaja, tapi juga kepada permasalahan usahawan yang semikro-mikro pun tak apa. Kita datang dan kita nak lihat kepada realiti. Kita nak lihat pada realiti, maksudnya kalau kita dengar kerajaan announce statistik macam ni, kita bukan tak percaya kepada statistik yang telah diumumkan. Saya percaya statistik yang diumumkan of course daripada sumber, maksudnya daripada DOSM daripada statistik rasmi. Tetapi kadang-kadang kita nak matchkan pula. Okey, statistik yang dikeluarkan macam ni, in reality betul ke yang berlaku di bawah? Kalau kata statistik kata kadar pengangguran dah berkurang, kita pergi tengok kat bawah, betul ke kadar pengangguran berkurang? Kalau kata inflation sudah turun, betul ke inflation rate? Macam mana purchasing power rakyat di bawah? Jadi kita sebenarnya bukan kata nak cari salah sesiapa, tetapi kita percaya kita Dewan, kita boleh memain peranan. Peranan ini kita boleh ambil kerana jarang jugalah kita nak tengok kalau kementerian-kementerian tu dia nak turun ke bawah kan, dia orang duduk paper macam ni, statistik macam ni, dasar macam ni, dia orang terus execute. Jadi saya rasa kelompangan ini Dewan kena ambil
tanggungjawab ni turun ke bawah. Kita buat kita punya program walkabout. Kalau maybe you tahu, tahun lepas pun kita buat beberapa series walkabout. Bila kita turun, kita tengok sendiri masalah-masalah yang dia hadapi oleh usahawan dan kita try to match. Jadi bila kita pergi berjumpa dengan pembuat dasar, untuk makluman, kita Dewan Perniagaan Melayu Malaysia selalulah dipanggil oleh kementerian untuk memberikan input tentang ekonomi, tentang status perniagaan terkini. Jadi kita nak datang dengan fakta dan juga apa cerita sebenar kat bawah. Senang kerajaan untuk buat keputusan. Ya, sebab tentunya kita punya cabaran dalam setiap level perniagaan tu berbeza-beza. Betul. Kalau you micro businesses, cabaran you mungkin sedikit berbeza dengan orang yang small. Dan sama juga small dengan medium. Tapi masing-masing ada cabaran berbeza lah. Betul. Yang tu yang Dewan saya nampak try untuk bridge the gap atau rapatkan jurang dia lah. Kan? Saya betul, yang macam mana saudara Is bagi tahu tu, kita try untuk dapatkan jurang. Tetapi kadang-kadang dia dah jadi macam in fact agensi kerajaan juga ataupun kementerian juga, dia orang terlupa. Dia orang ingat Dewan Perniagaan ni sebahagian daripada agensi kerajaan. Itu pun kita nak kena highlight juga. Maksudnya expectation dia orang besar. Jadi kadang-kadang apa yang dia orang minta daripada kita, macam kita ni ada satu kementerian, kita ada satu bajet yang telah diallocate oleh kerajaan. Ini pun nak bagi tahu jugalah kan. Ramai orang tak sedar, kita di Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ni kita tidak diberi gaji, malah kita ada perniagaan kita sendiri. Of course, betul, kita businessman, kita ada perniagaan kita sendiri dan kita pun kena membahagi masa antara perniagaan kita dengan Dewan Perniagaan. Maksudnya ni macam corporate social responsibility jugalah kan. Maksudnya kita memberi give back to the society. Tetapi untuk kita memberikan input ataupun feedback yang berkualiti, kita tak nak setakat lepas batuk di tangga. Macam mana ekonomi sekarang? Okey kan. Kita tak nak macam tu. Macam mana ekonomi sekarang? Oh tak betul, tak boleh. Kalau kita nak bagi satu feedback yang betul-betul fakta, jadi kita kenalah mencari data, kita kena appoint kita punya researcher kita supaya input yang kita berikan ialah input yang berkualiti. Tetapi kadang-kadang kita ada di mesyuarat atau event-event bila involve dengan kementerian-kementerian, dia orang bukan hanya nak isu. Dah lebih pula daripada isu. Okey, apa isu Dewan Perniagaan? Okey, Dewan Perniagaan bagi tahu isu ni ahli susah. Takkan bagi isu je. Apa solution? Kita jadi dekat sini pun ada satu benda juga. Yang kita tak faham tu, kadang-kadang kementerian tu dia ada satu kementerian, of course dia ada dia punya semua struktur, jentera dia kan. Jadi kita rasa berbesar hati jugalah bila kerajaan nak minta kita punya input, bukan setakat input tetapi how to solve the problem kan. Macam mana nak selesaikan solusi. Tapi pada masa sama kita pun terfikir-fikir juga ni, kita ni macam dah pegang jadi satu agensi ke kan. Jadi expectation tu tinggi, baguslah. Kita pun happy, tetapi perlu diingat kita pun ada limitation kita juga. Betul lah, sebab I think bila cakap pasal limitation daripada segi gerak kerja, bajet dan sebagainya lah, itu cabaran biasa sebab kita pun businessman. Untuk persatuan kan. Okey, Cik Syarin. So before kita pergi kepada soalan pertama lah kan. Baru soalan pertama? Baru soalan pertama. So boleh. Okey. So kita nak pergi soalan pertama lah. So ada lead in lah kepada soalan ni. Ini mungkin agak panas sikit. Saya nak petik kenyataan bekas Perdana Menteri kita lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika dia masih memegang jawatan tentang equity Bumi Putra, pemilikan Bumi Putra sebanyak 30% yang belum dapat kita capai sejak 50 tahun yang lepas. Okey, so daripada zaman dasar ekonomi baru sampai sekarang ni model baru ekonomi
sebab kita nak cerita pasal KEB ni, Kongres Ekonomi Bumiputera. So macam mana tercetusnya sejarah pelaksanaan Kongres Ekonomi Bumiputera ni? Relevan sampai sekarang ni, Cik Syarin? Okey. Ni satu soalan yang bagus. Dan memang ada kena-mena dengan Dewan secara langsung. Iaitu Kongres Ekonomi Bumiputera telah diadakan pada tahun 1965. Pada ketika itu Dewan Perniagaan ialah salah satu grup yang membantu kerajaan untuk mengumpul semua cerdik pandai Melayu pada ketika itu, untuk membuat beberapa resolusi supaya kerajaan melakukan sesuatu untuk membantu orang Melayu lah. Jadi pada tahun 65 lahirnya MARA, Majlis Amanah Rakyat. Dan daripada kongres-kongres inilah lahirnya Bank Bumiputera, yang mana sekarang pun dah tak ada Bank Bumiputera ni. Nak cakap masa tahun 60-an lagi, orang Melayu pada ketika itu dengan exposure-nya yang kurang, dengan berapa ramai saja yang meniaga, dia orang dah fikir nak ada bank, kan? Jadi kita sekarang ni Bank Bumiputera tu dah tak ada. Dan antara saya punya cadangan, hasrat lah, kita nak minta supaya bank ini diwujudkan semula, Bank Bumiputera. Reinstate balik lah. Reinstate balik, kita buatlah macam ni. Kalau zaman dulu 60-an pun dah ada Bank Bumi ni ditubuhkan, apakah sekarang ni? Kita macam dah backward. Kita nak tuntut balik semula supaya Bank Bumiputera ni diadakan semula. Dan bila you cakap relevan ke tak relevan KEB ni, relevan lah. Kan? Pada tahun 1992 sebenarnya KEB ni ada 1965, 1968. Kongres kita tahun 1992, bila saya semak balik ucapan-ucapan ataupun minit mesyuarat KEB tahun 1992 tu, ucapan Datuk Seri Dr. Mahathir, Perdana Menteri pada ketika itu, secara terang menyatakan bahawa pada 1992 KEB dianjurkan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan disokong oleh kerajaan. Kamu boleh refer balik pada ni. Ini semua sejarah ni. Jadi kadang-kadang ada orang pula duk kata, ini KEB ni sebenarnya ada grup-grup ni yang buat apa semua. Kita ada fakta tu semua. Jadi ini ialah produk dengan bangganya kita kena cakap. Kan, kadang-kadang bila kita join sesuatu persatuan, kan, kita pun nak tahu sejarah persatuan yang kita masuk tu, kan. Betul. Adakah jasa-jasa yang telah dibuat. Jadi ini sama. Kita memang tengok memang Dewan Perniagaan sendiri pernah menganjurkan, disokong oleh kerajaan. Disokong oleh kerajaan. Jadi KEB yang akan diadakan pada 29 Februari, 1 dan 2 Mac yang akan diadakan di PICC. Kita nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan kerana menjemput Dewan Perniagaan Melayu Malaysia sebagai salah satu sekretariat tetap kepada Kongres Ekonomi Bumiputera pada ketika kali inilah. So kalau saya dapat daripada reply Encik Syarin ni, KEB dia punya hasilnya dia adalah untuk memperkukuh peluang komuniti Bumiputera untuk tingkatkan pemilikan kekayaan lah, wealth lah sebenarnya daripada KEB itu sendiri, which is very good lah. So saya tak jawab soalan awak tadi 30% tu Terus. Jadi sebenarnya kita pun pelik lah. Sampai sekarang bila kita cari 30% ni datang dari mana sebenarnya? Siapa yang propose? Tak ada satu magic numbers ni 30%. Dia ada pro and con dia. Kan? Kalau mungkin masa zaman dulu kita daripada zero, yang kita tahu orang Melayu pada dulu dia banyak jadi administrator. Dia duduk jadi administrator. Orang Cina masa tu dah berniaga. Ni zaman penjajah ni, berniaga. Orang India ramai berada di estate-estate. Jadi dekat situ kita pun dah ada
handicap kita yang macam tu. Jadi disebabkan itu mungkin dia kata okey lah, letaklah 30%. Tetapi kalau zaman sekarang ni kita rasa ada certain industri yang kita lebih dah dari 30%. Jadi bila kita dah lebih dari 30%, bila ada magic number cakap okey Bumi Putra 30%, dia dah limitkan kita pula. Stop there lah. Dah stop. Okey dah 30%. Okey ni nak beli kawasan perumahan contohnya, okey 30% bumi dah jadi macam tu dah pula. Masa kita kena revise benda ni. Dan saya cari siapa kata 30% ni. Tak tahu dari mana datang dia? Tak ada basis. Dia 30%. Lambai dulu 30%, sama sekarang 30%. Tu kita minta lebih. Asal Melayu tak boleh kata 70%. Betul? Kan dah jadi macam satu benda pula. Dah. Jadi sebenarnya ni antara benda yang kalau ikut perlembagaan kita ada pasal 153 keistimewaan orang-orang Melayu. Kan? Jadi sebenarnya kenapa kita dah ada keistimewaan, kita nak limitkan pula 30%. Dan tak tercapai pula. Ikut report tak tercapai. Tanah reserve Melayu pun saya ingat 10 tahun dulu punya research daripada pensyarah UiTM ke apa, saya tak berapa ingat. Dia kata dah 12% tahun itu. Sekarang maybe dah less. Jadi apa jadi sebenarnya? Kenapa semua ni berlaku? Dan gitu kita patut panggil cerdik pandai tengok. Sedangkan dalam perlembagaan very clear ada keistimewaan Melayu. Jadi kalau kita tengok daripada pemilikan syarikat pun kalau saya ada tengok data, dulu saya ada baca data 2014. Pemilikan syarikat dimiliki Bumi Putra dekat SSM ketika tu di tangga 27.6% daripada 1 juta lebih. Jadi sebenarnya kita masih banyak ruang untuk kita perbaiki lah. Okey, sebenarnya saya nak tambah. Dalam banyak dasar yang dibuat oleh kerajaan, sedar tak sedar, data-data atau percentage bisnes Melayu ni, dia orang masukkan sekali GLC. Okey. So kita kena perhatikan betul-betul. Jadi kalau sekarang ni data-data masukkan GLC pun kita rasa dah kurang. You boleh imagine tak kalau kita keluarkan GLC ni daripada data tu, lagi teruk. Jadi nak menuding jari pun sebenarnya ini ialah satu masalah kita bersama. Masalah kita bersama. Kita bukan nak point finger. Jadi kita kena lihat balik. Saya ada rasa sikit lah, bukan semua Melayu malas. Bukan semua Melayu suka Alibaba, SAP. Ada ramai yang kita jumpa Melayu yang nak buat sendiri, yang tak rasuah, genuine businessman, ada ramai. Dan tak semua nak mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Tapi ada juga yang elemen rasuah. Nak sebut ni, saya bukan ni sebut elemen rasuah ni pasal bila kita tengok yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dah melancarkan ekonomi madani, yang mana dekat situ secara terang Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan tentang perlunya kita membasmi rasuah, menentang rasuah. Jadi rasuah ini pada kita memang adalah satu penyebab kenapa Alibaba ini berlaku. Jadi bila Alibaba berlaku, saya ada sebut itu dengan wartawan, kalau kita buat sendiri mungkin kita untung 15%, kita untung 20%, 30%. Bila Alibaba untung 3%. Jadi kalau untung 3%, bila kita nak accumulate kita punya wealth ni, orang yang dibabarkan tu, of course dia dah extra 10%. Setiap transaction business dia orang dapat 10%, 15% extra. Jadi macam mana kita nak kejar? Dah lah kita punya dasar pun banyak 30%. Jadi bila bisnes punya margin pun 3% je, malas nak buat kerja. Jadi sampai bila kita punya pemegangan equity, kekayaan kita nak bertambah. So okey, kita rehat sebentar sebelum kita pergi ke soalan seterusnya.
Okey, Cik Syarin, kita teruskan pada soalan kita seterusnya tentang KEB dan macam mana Dewan Perniagaan boleh libatkan diri dan macam mana kita boleh tambah value ataupun add value dalam KEB ni sendiri. So sebenarnya KEB ni kita untuk yang akan datang ni kita dapat jemputan lah dalam sekretariat tetap, yang mana dalam sekretariat tetap tu sebenarnya di-chair oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih Datuk Seri Zahid Hamidi kerana menjemput Dewan dan dipengusikan bersama dengan YB Rafizi. Jadi ada dua kementerian terlibat lah secara tak langsung, iaitu Kementerian Luar Bandar dan juga Kementerian Ekonomi. Jadi dan MARA terlibat secara langsung lah sebagai sekretariat. Jadi kita ada 10 kluster di dalam KEB kali ini, dan antara yang kluster yang ada termasuklah meningkatkan daya saing ekonomi perniagaan orang Melayu. Datuk Hafsah dulu ex CEO SME Corp, dari yang tu antaranya Tan Sri Wahid Omar ada, dan antara kluster juga termasuklah kluster berkenaan dengan ekonomi di Sabah, berkenaan dengan ekonomi di Sarawak, dan juga kluster ekonomi orang asli. So daripada 10 tu sebenarnya keterangkuman tu nampak di situlah. Dia nampak lebih menyeluruh dia punya coverage tu. Nak kata menyeluruh, kalau ikut Dewan Perniagaan kita rasa ada macam gap banyak lagi sebenarnya. Mungkin boleh dikatakan 10 ialah main cluster. Jadi antara isu-isu yang lain tu kita kena pandai suitkan pula lah. Mana ke kluster besar ni yang kita boleh masukkan, pasal kita dah tak boleh ubah dah, kluster tu tetap 10. Jadi kita kena pandai mencari ruang macam mana untuk masukkan isu-isu. Pasal usahawan ni kita punya class of industry business ni banyak kan. Jadi betul, kalau nak matchkan dengan cluster 10 tu ada limitation sikit lah pada kita. Jadi kita cuba untuk fine tune, dapatkan info, dan buat masa sekarang ni pun, dalam masa sebulan ni pun sesi libat urus diadakan, dan kita Dewan, saya dah arahkan semua Dewan Perniagaan Negeri untuk aktif terlibat di dalam setiap kluster-kluster yang ada, yang dah buat dekat Pulau Pinang dah ada, di Johor dah ada, di KL apa semua. Kita dah bagi arahan supaya semua mesti ada penglibatan dan suara ahli-ahli Dewan Perniagaan Malaysia. Dan kalau saya boleh tambah sikit, Syarin, kalau saya ingat saya masa sesi libat urus tu, ahli-ahli yang terlibat dipanggil untuk actually join dan bagi pandangan dekat dalam kluster yang dah ditetapkan ni sebenarnya. Jadi dia mewakili ataupun represent suara-suara usahawan di bawah sektor-sektor ataupun kluster yang terlibat lah. Betul, Cik Syarin? Dan kita juga di HQ ni, Dewan HQ, kita arahkan supaya menjemput subject matter expert. Kita tak nak setakat ahli yang mungkin tak secara langsung faham sebenar tentang kluster-kluster tu kita hantar. Kita nak kualiti, dan kita pergi tanya setiap Dewan Negeri mana player-player kita ni yang tahu subject matter expert semua ni untuk hadir. Tu kualiti pun kita kena jaga juga supaya input yang diberikan tu berimpak tinggi lah. Yes. Okay, faham? Okey, Cik Syarin, ada soalan seterusnya kalau kita boleh teruskan. So setiap KEB ni kita tahu mesti ada resolution atau resolusi yang akan keluar. Tapi kat mana tahap pelaksanaannya? Betul ke diguna pakai oleh kerajaan? Okey, perkara ini turut kita bincangkan. Kita turut bincangkan. Banyak dah resolusi, lebih daripada 90. Kadang-kadang tu tiap-tiap kali KEB tu dia bertindan-tindan lah. Benda yang lama, benda yang baru ada. Dan kita juga cadangkan kalau boleh ada diwujudkan satu jawatan kuasa macam pemantau lah. Kan? Pemantau status setiap resolusi yang telah diterima, diserahkan kepada kerajaan,
apa dia punya ending dia? Masih tak bergerak ataupun ada percubaan untuk merealisasikan setiap resolusi itu atau macam mana? Jadi kita rasa pun sebenarnya isu yang akan diutarakan nanti berlega-lega benda-benda yang sama dekat situ. Cuma pada Dewan, daripada banyak-banyak tu, macam saya cakap tadi, kita kalau boleh dua ni memang resolusi yang kita Dewan akan carry. Nombor satu ialah memperkasakan MARA. Okey, memperkasakan MARA ni kerana MARA dia ada akta dia sendiri, dan bila ada akta dia sendiri, di dalam perlembagaan juga kita memang ada, macam saya kata tadi, pasal 153 apa semua tu. Jadi dari situlah sebenarnya dah ada pun yang memang agensi yang boleh mengenengahkan ataupun memperjuangkan menaikkan tahap ekonomi orang Melayu kita ada di MARA. Yang kedua ialah bank. Pusing-pusing sana, pusing sini, peruntukan lah, dana lah, geran lah, apa semua ni, pusing-pusing duit. Jadi kita nak diadakan semula bank. Nak namakan bank bumi, elok juga nama bank bumi tu. Jadi kalau orang kata tak reasonable lah kan. Apa pasal dulu boleh sekarang tak ada? Bank digital, tak kisahlah bank dalam bentuk digital ke apa semua, tapi benda ni berkenaan dengan dana, pembiayaan, apa semua. Kalau kita selagi kita tak ada instrumen ni, payahlah nak kontrol kita punya ekonomi. Jadi kita nak dua ni, jangan tinggal, banyak lagi. Tapi MARA dan juga bank. MARA dan juga bank. So kalau saya nak sentuh sikit tadi tentang peruntukan geran dan sebagainya, saya ingat satu statistik atau data yang saya baca daripada AIM dan Tekun sendiri, ada dana bernilai 8.6 bilion yang dah dapat pada 413,000 usahawan. Tapi ini data lama. So mungkin dengan bila kita perkasakan MARA, Bank Bumi Putra yang kita cadangkan ni, insyaAllah akan memberi impact yang lagi besar lah. Ya, betul. Kepada usahawan Syahril. Ya, betul. Alright, terima kasih. So kita teruskan kepada soalan berikut. Okey, patut ke kerajaan terlibat dalam KAB, atau sepatutnya KAB ni dijayakan oleh NGO atau pemikir yang tak terlibat dengan kerajaan? Wah, ni soalan yang sensitif juga ni untuk dijawab. Okey. Jadi sebenarnya semua ada pro and cons lah. Pada kita, saya nak sebut jugalah ahli Dewan Perniagaan ni, kita ada ahli dari pelbagai latar belakang. Termasuklah fahaman politik. Jadi bila ada ramai dan berbagai-bagai color yang ada, kita menyuarakan diorang punya nasib, pendapat, perjuangan yang tak melibatkan apa-apa fahaman politik. Jadi bila sebut kerajaan terlibat, of course kerajaan, kita tahulah kan, memang ada parti politik yang terlibat untuk membentuk kerajaan, ada parti politik yang terlibat jadi pihak pembangkang. Yang kita yang nak stresskan di sini bahawa Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dari dulu sampai sekarang, kita non-partisan, iaitu kita support government of the day. Government of the day. Tetapi support government of the day dulu, bila government of the day itu di persekutuan itu dan di negeri itu pun itu sama. Sekarang dah tak macam tu. Kalau di persekutuan parti A memerintah, dan di negeri pun parti B yang mungkin dia opposition yang memerintah di negeri. Jadi kita rasa stand kita support government of the day tu kekal, bagus. Jadi clear, kita punya direction, perjuangan Dewan semua clear. Kita bukan tengok parti apa yang memerintah, kerajaan apa, kita nak suarakan adil. Jadi bila tengok macam tu, bagus juga KAB ni ada
approach dulu pun memang government. Macam saya kata 65 government yang buat KEB. Jadi bila kita yang buat ni ialah government secara tidak langsung menampakkan kesungguhan pihak kerajaan untuk memahami sendiri apa dasar-dasar yang perlu dibuat untuk meningkatkan ekonomi dan perniagaan orang Melayu kita. Pada saya ni okey, semua okey. Tinggal lagi siapa yang nak pergi letak tepi lah, letak kat luar dewan. Dia punya fahaman, dia punya ideologi apa semua letak tepi. Kita pergi kena very clear kita punya mission apa kita nak kena capai. Tak kira lah apa pun faktor-faktor lain tu, barulah dia tak jadi retorik. Kan cerita rupanya just nak retorik, memperkasa lah, ini apa semua. Macam saya kata pun, saya sebut perkataan memperkasa kan. Jadi kita nak benda tu betul-betul, tak ada disebabkan nak dapatkan political mileage, tak ada unsur-unsur lain. Jadi bila kita sama-sama dekat dalam tu, saya rasa hasil dari KEB ni nanti akan dapat kita nampak hasilnya lah. So actually perlu ada KPI yang jelas, dan dia pada pendapat saya lah dia perlu jadi outcome based rather than just kita masuk dan dasar tinggal dasar, resolution tinggal resolution. Saya setuju sebenarnya dewan kita punya pandangan macam ni. Kita nak KEB ni sebenarnya sampai 2050 tau. Jadi of course ada jangka pendek, jangka sedana dan jangka panjang. Jadi kita nak Melayu 2050 ni macam mana? Sebenarnya dia patah macam tu. 2050 kita nak macam mana? Jadi sebenarnya penyertaan golongan muda ni patut ada sekarang. Kita kena minta dia orang participate, ahli dewan yang muda-muda ni participate, kerana ni cerita pasal 2050. Betul. Yang tua-tua ni kadang-kadang WhatsApp pun tak kerti nak buka. Saya cakap benda betul. Dia tak kerti nak tekan itu. Jadi kalau ramai pula majoriti yang golongan-golongan yang macam ni 2050 belum tentu ada lagi. Kita pun belum tentu ada. Betul. Jadi yang dah sampai sekarang AI punya teknologi apa semua ni. Saya muda lagi macam ni. Muda lagi. Muda lagi. Saya pun muda lagi. Muda dalam hati saya lah. Jadi kita nampak tak? Jadi kita nak 2050 ni Melayu macam mana? Baru kita ada clear direction. Nak Melayu macam ini, lepas tu macam mana kita nak ke arah situ kan. Jadi inilah antara benda kita tak boleh shock sendirilah. Betul lah. Kita kena terima hakikat. Kita tak mungkin kita 2050 dah tak ada, idea kita pun sekarang dah maybe tak relevan. AI punya teknologi pun selang berapa bulan ni dah tukar. Kita itulah dia. Okey, so kita rehat sebentar. Baik, dan kembali selepas ni. Okey bos, kembali kita dalam Dewan Bicara. Okey, ini ada satu soalan nakal sikit lah. Baru-baru ni ada kenyataan daripada seorang YB, bekas Timbalan Menteri, yang mengatakan non-Bumiputra perlu dijemput untuk berucap atau turut sama dalam Kongres Ekonomi Bumiputra. Apa pendapat Encik Syarin? Wah, ni soalan panas ni. Saja tu lagi. Jangan saya kena ban pula lepas ni sudah Okey, kita ada bagi statement. Kita bagi satu statement. Statement dia mudah. Ada banyak kongres. Kongres Ekonomi Bumiputra, Kongres Ekonomi Nasional. Kita Dewan Perniagaan, kita sebagai salah satu daripada persatuan di bawah National Chamber. Di dalam National Chamber ada Malay Chamber of Commerce, ada Chinese Chamber of Commerce, Indian Chamber of Commerce, FMM, International Chamber, 5. Ini yang besar, yang direkognize oleh kerajaan, iaitu National Chamber. Kalau kita pergi negara-negara lain, dia ada satu chamber je. Saya pergi Turki, satu je chamber dia. Jadi bila banyak, Malaysia ni membuatkan orang kat luar pun tak tahu, masuk sekarang ni nak jawab you punya soalan tu kena pusing sikit, pasal ni benda yang kita kena nampak iaitu Chamber of Commerce by right
persatuan lain ni dia pakai nama persatuan. Bila kata Dewan Perniagaan ni chamber, jadi orang luar datang, berapa banyak chamber ada ni. Dan kita banyak kali dah cakap dengan pihak yang terlibat supaya direservekan nama chamber ni. Tak boleh simply siapa-siapa orang boleh pakai nama Dewan Perniagaan itu, Dewan Perniagaan ini apa semua. Jadi orang luar pun pening. Okey, itu satu. Jadi macam saya kata tadi, untuk national level kita ada NCCIM. Baik. Dan NCCIM dia ada dia punya kongres dia. Dia ada dia punya forum dia. Economic Forum, National Economic Forum, yang mana NCCIM memang tiap-tiap tahun nak buat. Ni pun tak nak buat, tak sedap saya bulan 5. Pada kita itu ialah satu platform yang paling sesuai sekiranya nak melibatkan semua kaum untuk menyelesaikan, mengutarakan masalah ekonomi, nak naikkan ekonomi masing-masing punya di dalam National Economic Forum. Tempatnya kat situ. Tempat kat NCCIM. situ. Invite lah. Tapi kalau Kongres Ekonomi Bumi Putra pun nak dilibatkan orang Bumi Putra, dalam kes ni sebenarnya kalau setakat jemputan tu pun masih boleh okey lah kan, sesi libat urus jangan, tapi masa Kongres Ekonomi Putra diorang pasal kita hidup harmoni, boleh datang tengok pembentangan. Apakah tuntutan-tuntutan orang-orang Melayu ni apa semua ada. Kita terbuka. Yang bab nak jadi tetamu tu saya rasa okey. Pasal after all nanti ke coverage dekat TV memang untuk seluruh rakyat Malaysia untuk faham, dan of course akan keluar inilah tuntutan orang Melayu kan kepada semua kaum. Ini tuntutan orang Melayu. Jadi kalau setakat level nak jadi tetamu tu okey. Tapi yang menyuarakan tu, saya baca sekali lagi apakah dia punya statement tu. Saya tak nak dengar daripada orang, saya baca sendiri. Memang terang-terang cakap dia offer kaum lain untuk berucap. Dan seolah-olah dia orang nak bagi pandangan dia orang. Pada saya ini satu benda yang kalau kita tak sensitif, something wrong somewhere lah. Betul. Ini masalah orang Melayu. Masalah orang Melayu. Orang Melayu sendiri je lah yang faham apa masalah kita. Serupa macam masalah kaum lain, kita sendiri pun tak nak terlibat pun. Itu diorang punya. Jadi diorang memahami sendiri, kita respect kaum lain. Apakah permasalahan, apakah tuntutan diorang, kita kena respect. Betul, dalam perlembagaan, dalam kehidupan kita di Malaysia ni, itulah tunjang kekuatan multi racial country Malaysia. Betul. Jadi kenalah respect. Tapi kalau dia orang ni rasa dia orang nak datang kat kongres kita macam nak mengajar, aku kena berucap. The moment cakap invite lah kaum lain untuk berucap ataupun memberikan dia punya ni, secara tak langsung signal tu jelas. Nak kata Melayu ni tak capable. Kita tak ada cerdik pandai ke? Bagi contoh, kita ada Majlis Profesor Negara. Berapa ramai orang Melayu dalam tu? Pandai tahap mana lagi kita nak? Dah sampai level profesor, kita nak kata Melayu tak ada cerdik pandai. Bab ekonomi contoh, Tan Sri Nur Azlan, kita semua tahu ramai lagi lah cerdik pandai Melayu. Kalau nak kata pasal bisnes, ramai lagi usahawan kita yang telah berjaya. So you nak ignore dia orang ni? Come on lah. Kalau dah Kongres Ekonomi Bumi Putra sendiri pun kita nak dapat input. Saya tanya satu soalan. Kalau dalam kongres tu kita nak cerita pasal tanah, pemilikan tanah. Kalau you kata tinggal 12%, dah lama dulu tanah Reserve Melayu dah. Tanah tu kita pengurangan ni maksudnya adalah kaum lain yang meninggi. Betul? Betul. Siapa? Kehilangan tu kepada kaum mana? You just imagine kalau kita pula cakap kita nak naikkan, tapi dia pula, you ingat kaum ni akan cakap okey lah, kita bagi balik semula betul balik, okey because you punya population 70%. You expect dia orang ni nanti akan bagi pendapat okey lah. Saya rasa 70% bagus bagi kita akan minta supaya semua orang Cina kurangkan pemilikan tanah, betulkan balik. Itu
Jadi benda tu pun dah bias. Confirm kita tak akan dapat solution macam tu. Impossible. Jadi kita nak cakap apa-apa pun, kita kena cakap, ini masalah dalaman kita. Kita nak cerita, orang luar cerita. Jadi saya rasa ini simple, kalau orang kata simple matematik lah. Tak payah fikir pun. Tengok macam ni semua kartun. Ini semua melibatkan maruah. Kalau kita setujulah, saya tak tahulah kan. Saya tak tahulah apa akan jadi. Faham? So sebenarnya mungkin message yang kita nak sebut adalah sebenarnya kalau dia ikhlas untuk beri pendapat, gunakan platform yang betul. Kita national. ada NCCIM, National Chamber. Betul je? Ya, Kongres Ekonomi Nasional. Katalah bukan NCCM pun. Kan, NCCM satu hal. Kerajaan nak keterangkuman, masa tu pergilah. Semua orang, pasal kita nak cerita pasal nasional. Ini kaum nama pun Bumi Putra. Kalau tidak, buanglah perkataan Kongres Ekonomi Bumi Putra tu. Okey, sedikit panas kat situ. Okey, ini adalah soalan terakhir saya lah, Cik Syarin. Terakhir dah? Terakhir dah. Untuk kita punya Dewan Bicara ni. Nanti panggil lagi? InsyaAllah. Okey. Alright, so daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra ni, kita sebagai peniaga-peniaga on the street, di jalanan ni lah, kita di bawah, ramai nak tahulah macam mana dengan Kongres Ekonomi dan outcome yang dikeluarkan daripada Kongres ni directly akan impact dan memberi impact positif lah pada peniaga dan businessman lah. Ya, macam saya kata tadi, kita di Kongres Ekonomi Bumi Putra, kita ada sesi libat urus. Pada saya ini saya pujilah kerajaan. Kita puji kerana ikutkan kongres-kongres dulu, dia hanya ada 1 hari 2 hari punya kongres. Dalam tu adalah ucapan sikit, adalah sidang pleno. Jadi sebenarnya dalam 1-2 hari tu masing-masing duk fikir dah keluar. Tapi kali ini approach dia saya puji. Dah sebulan setengah pergi ada kluster, buat apa semua. Maksudnya bukan secara tergesa-gesa, dan keterangkuman melibatkan semua usahawan, khususnya usahawan Dewan Perniagaan tak tercicik. Itu kita kena pastikan. Jadi datangnya ini input datang dari industrial player yang memahami kalau bahagian pertaniannya, macam mana petani Melayu kan, kalau digital ekonominya, macam mana orang Melayu dalam bidang digital. Jadi semua industri ini kita bagi input. Jadi saya rasa sepatutnya by right tidak ada golongan yang tercicir dari sama-sama terlibat dalam Kongres Ekonomi Putra. Hasilnya sudah tentulah suara-suara, masalah-masalah daripada setiap usahawan kecil ni yang you cakap, industri apa pun, makcik Kia ke apa semua tu, dia dah ada wakil-wakil yang kita jemput dalam sesi libat urus. Dan kita boleh mengharapkanlah benda ni akan sampai terus kepada usahawan supaya dapat hasil. Dan cerita realiti tadi saya nak sambung sebelum habis. Kita akan turun buat sesi walkabout tahun 2024 punya, 2023 dah lepas. Kita akan pergi, kita akan cek apakah hasil resolusi yang akan dibentangkan pada bulan 29 bulan 2, 1 dan 2 bulan 3 nanti. Kita akan pergi cek kat bawah, bagi tempoh mungkin dalam tempoh 6 bulan. Kalau setahun tu dah something wrong somewhere. Pergi tengok betul. So kita sendiri akan jadi salah satu grup yang akan menyampaikan, menjadi jambatan pada usahawan-usahawan di bawah ni dengan apakah resolusi, apakah kerajaan dah buat apa semua. Kita akan main peranan itulah akan datang. So kita sebenarnya mengharapkan resolution yang dikeluarkan oleh daripada KAB ni akan diterjemahkan dalam bentuk program-program yang lebih business friendly lah, insya-Allah para usahawan. I think kita dah sampai kepada akhir rancangan Dewan Bicara kita. So terima kasih banyak Cik Syarin sudi datang untuk podcast kita kali ini, the first one. InsyaAllah kita akan ada sesi yang seterusnya. So dengan itu, terima kasih. Terima kasih kepada tim media di PMM yang telah bekerja keras memikirkan
apakah cara-cara medium program untuk kita sampaikan maklumat direct kepada ahli-ahli kita dan juga orang luar di luar sana. Dan program macam ni ialah salah satu program yang baguslah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.